Perpustakaan tu kat mana? Okey, tengok sini. Ini Safa. Kubah ni Safa. Berjalan straight sampai dekat belakang construction tu ada Marwah. Belakang Marwah tu adalah rumah di mana rumahnya Fatimah, tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang jadi library. Okey, itu dia. Lepas tu Salam Muhammad, rumah hanya Nabi SAW dengan Khadijah adalah tengok Bukit Safa, tengok Safa ni. Bukan Bukit Safa ni, belakang sekitar tepi tu adalah tempat Nabi SAW dengan Khadijah duduk. Dan Nabi SAW itu asal rumah Khadijah. Dan Nabi duduk di rumah Khadijah sampai Nabi jadi Rasul. Ke situ. Baik, kalau nak tengok kan, bayangkan ini Kaabah. Kaabah ni adalah tempat yang mana asal pembinaan masjid. Masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram. Sejak pada Nabi Adam lagi dah ada masjid ni. Dan kemudian sampailah Nabi Ibrahim AS diminta Hajar Syah. Dekat sini. Diminta Hajar untuk apa? Untuk diziarah datang ke sini. Kan? Maknanya kenapa Nabi Ibrahim bawa Hajar mai ke sini? Antara salah sebab adalah sebab Allah SWT Muhammad perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Yang kedua adalah salah sebab dia cemburu yang tinggi Sarah kepada Hajar. Jadi nak Sarah minta supaya Hajar ini dipindahkan. Jadi pada ketika itu Nabi SAW meminta wahyu daripada Allah Taala untuk memindahkan Hajar. Sampailah ke sini, Hajar hanya membawa bekalan beberapa makanan dan satu kantung air. Diletakkan betul-betul dekat sebelah dekat tempat dekat pancuran Ismail nama tu. Dan situlah namanya pancuran Ismail, tempat keluar air Zam-Zam. Okey. Dan kemudian daripada situ, bayangkan tempat letak situ asalnya dulu ada pokok. Asal masa dia bawa ada pokok. Dulu ni lembah. Bukit dia macam ni tau. Ni bukit kan. Bukit sampai dekat masjid dia tegak. Tinggi sikit. So kalau banjir, keliling Kaabah tu banjir. Tapi masjid tak banjir. Pasal dia bukit dia tinggi sikit. So dia letak kat situ. Dan kemudian bila dia letak kat situ, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Hajar kata apa? Kenapa kau tinggalkan aku? Jangan tinggalkan aku. Betul. Nabi Ibrahim siap. Sampai tahap bila mana Hajar kata adakah diperintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim kata ya diperintah Allah. Hajar kata kalau minta Allah aku tak risau pasal Allah ada. Kan? Okey. Lepas tu bila makanan kat situ bila makanan dah habis, kemudian dia tinggalkan Ismail dekat situ, kemudian dia naik Bukit Safa. Bila naik Bukit Safa, dia tengok dia tak ada nak cari makanan apa kan. Orang datang ke. Kemudian dia turun. Bila dia turun saja Bukit Safa, sampai sahaja dekat tengah-tengah lembah, dia singsingkan jubah dia lari laju sikit. Pasal apa? Dia khawatir ada yang mengendap ke, ada apa ke, dia jaga. Itu yang sunnah datang bila turun tu, kita kena ada anak-anak kan. Kat situ lah kisahnya. Lepas tu sampai ke Marwah. Sampai Marwah, tengok orang tak ada, pusing. Sampai ke Marwah, last kali Marwah tu, dia dengar seperti ada benda yang berkata-kata dengan dia. Rupanya, malaikat Jibril menyampaikan bahawa adanya air dalam air. Itulah. Bila turun ke situ, apa yang Hajar buat? Hajar buat satu macam tempat kolam untuk nak menadah air. Menadah air supaya dia boleh ambil air. Kata Nabi SAW, andai kata Hajar tak buat polah tu, lubang tu, nescaya akan jadi sungai yang akan sampai kiamat akan. Nescaya akan banjir. Air tua saja. Tapi bila buat kolam tu, maknanya air takut. Jadi Allah SWT Muhammad, rumah Abu Bakar, kalau tengok dekat situ, ini ada Hilton Tower, Hotel Hilton. Hotel Hilton ni kalau pergi tingkat 4, di situ ada satu surau, nama surau tu Surau Abu Bakar. Di situlah asal rumah Abu Bakar. Itu rumah asal rumah Abu Bakar. Jadi ketika mana Nabi SAW sebelum hijrah, Nabi daripada rumah Khadijah berjalan menyelinap pergi ke rumah Abu Bakar. Asalnya orang-orang kafir Quraisy sentiasa bermusyawarah dekat belah tepi sini. Kawasan sini. So Nabi menyelinap pada waktu tengah hari. Tu dia. Jadi ini dulunya asal kosong, kawasan lembah yang tak ada apa-apa. Inilah kawasan tempat Nabi SAW bermain dan sebagainya. Kemudian Allah SWT Muhammad, kalau nak tengokkan belakang ni ada Jabal Abu Qubais. Kan? Jabal Bukit Aceh ada sikit. Kemudian Allah SWT Muhammad. Kita tengok rumput.
Ku'aid Tai'an. Ku'aid Tai'an. Gitu lah. Jadi ya, ketika sampai bulan Zulqa'dah tu, barulah bulan akan datang masuk dia jubah kanan Nabi, keluar belah kiri, hak tu kiri belah kanan. Tu dia. Masa itulah apa kata Abu Jahal, inilah sihir yang nyata. Inilah sihir yang nyata. Lepas tu Jabal Abu Qubais ni juga adalah yang mana jabal bukit yang pertama diciptakan oleh Allah dekat muka bumi. Kalau Kaabah masjid yang pertama, bukit yang pertama adalah Jabal Abu Qubais belakang. Ini bukit yang pertama. Nampak tak bangunan tinggi ni? Itulah Jabal Abu Qubais. Belakang tu Jabal Abu Qubais. Dia dah buat hotel tu, banyak tak nampak dah lah. Tapi bukit tu ada lagi sulah. Dia tarah sikit. Kalau tahun 80 tu ada lagi tu. Nampak semua lagi tu. Lain dah tak ada, dia naik semua dah. Lepas tu, kalau Bukit Uhud adalah Jabal Uhud, jabal yang akan ada di syurga. Tapi Jabal Abu Qubais ni yang pertama. Mana kira Allah SWT ciptakan dunia ni, cipta yang pertama bukit naik adalah hak ni lah. Jabal Abu Qubais yang pertama naik. Hak tu dia. Antara sejarah-sejarah yang ada dekat sini, banyak lagi sejarah. Antaranya Rasulullah Muhammad yang mana Nabi SAW duduk di atas tempat duduk Abdul Muttalib. Itu adalah betul-betul bersebelahan, bertetangan dengan pintu Kaabah sana. Itu kawasan situ tempat orang kata kalau zaman dulu istana lah, zaman Nabi kan. Kalau tengok dekat situ ada satu macam bulat tu kan, yang warna emas tu kan. Yang tu adalah makam Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kubur Nabi Ibrahim. Bukan kubur Ibrahim tu dekat Palestin. Makam Nabi Ibrahim ni maksudnya adalah makam Ibrahim adalah tempat pijak Nabi Ibrahim. Dalam tu kalau tengok batu, ada tapak kaki kan? Itu tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu tapak kaki. Dekat mana? Batu tu dalam dia batu macam Dragon Ball. Awan terbang kan? Dia kata ikut hati ke mana nak pergi. Batu tu masa nak bina Kaabah yang ada masa. Satu tiang tu. Dia belah sana. Di belah sana. Belah sana tu kan? Oh ya betul. Batu tu Rasulullah Muhammad masa Nabi Ibrahim dengan Ismail nak bina Kaabah, masa tu Allah hantarkan batu tu. Hantarkan tu batu dihantarkan, kemudian Allah hidupkan dia, maksudnya ikut gerak hati Ibrahim nak tinggi mana, nak gerak ke mana. Nabi Ismail ambil batu, bagi pada Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat letak. Dan Nabi Ibrahim tak bergerak, tak banyak apa. Ikut je batu tu, bergerak nak letak mana, bergerak dia akan bergerak sendiri. Disebabkan terlalu lamanya Nabi Ibrahim buat Kaabah dan pijak lama, dia tapak kaki melekat kat situ. Tapak kaki Nabi melekat kat situ. Sama juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang siku Nabi bila sandar kat situ, sandar kat satu batu tu, kemudian Nabi tertidur. Sebab itulah situ nama Masjid Siku. Masjid ini sebab orang solat kat situ. Asalnya Nabi letak kat situ, Nabi solat kat situ, dan kemudian terlalu letak lama siku, akhirnya batu terlekuk. Tapi kalau kita tak lekuk, hebatnya mujizat Nabi SAW kan. Para Nabi ni hebat mujizat dia akan melekat lah, tanda-tanda ada. Itu antara tanda-tanda ada lah. Jadi kalau nak diikutkan kawasan ni, kalau dulu ni memang tak ada apa ni, kan? Memang tak ada apa. Kalau nak diikutkan yang bukit-bukit ni dulu ni, ada bukit-bukit yang memang tempat yang real lah. Nampak pemandangan Rasulullah, keadaan yang nyata dan sebagainya. Bila tak ada ni, antara yang tak ada, kalau kita tak nampak, ketika dulu rumah Sayyidina Umar. Rumah Sayyidina Umar, kalau tengokkan, tuan-tuan, kalau hotel kita ni, Safa Hotel tu, surau dia tu, itulah kawasan rumah Sayyidina Umar, tengokkan. Bawah tu. Tapak tu lah. Rumah Sayyidina Umar. Kan tingkat MT kan? Surau Safa tu kan, MT kan? Tu kira kalau kita bawah tu tampak tanah tu ada rumah Sayyidina Umar. Kawasan-kawasan dia sini lah tu. Kan? Ini kawasan-kawasan dia. Dan pada Iraq. Okey, Iraq ni berada di utara. Utara ke timur? Belah timur sini kan. Iraq letak ke barat, utara ke barat Mekah. So daripada Mekah pergi Yathrib, lepas tu baru Iraq. Iraq apa? Yathrib tu Madinah kan. So Mekah, Yathrib, Iraq, Madinah. Lepas tu dia melalui sampai je, dia tak sampai Kaabah.
Dia sampai Kaabah. Tapi dia sampai ke sempadan Mekah. Sempadan Mekah ni 15 km daripada sini. Kawasan dia melalui belah utara, utara belah sana. Kawasan Hudaibiyah. Tengok. Kawasan Hudaibiyah. Dan berlakunya batu-batu turun daripada neraka tu kawasan situ. Dia tak sampai sini. Yang orang kata, riwayat kata Pak Datuk Abdul Muttalib berada di Mekah dan kemudian dia bercakap kata dah sampai tak? Jadi jauh je. Jadi ketika tu Abdul Muttalib pergi ke Hudaibiyah. Tentera-tenteranya pergi ke Hudaibiyah. Mula-mula nak perang. Asal kisah tu, mula-mula Abdul Muttalib nak perang. Tapi bila sampai tentera bergajah, tengok-tengok tak boleh Allah kalah. Dan dia kata apa? Aku serahkan Kaabah sekarang kepada Allah SWT. Mana dah bagi, bila dah serah dah tu, kemudian turun. Lalu saja nak masuk tanah haram, turun. Bukan nak sampai sini, tanah haram. Nak bagi tahu tanah haram ni adalah tanah yang barakah, cukup barakah. Yang selalu dengar bila nak sampai ke Mekah kan, Kaabah kan, bukan sampai Kaabah. Dia bukan sampai sekitar ni, tak ada. Sekitar ni semua adalah kawasan-kawasan perumahan. Yang nak ikutkan, kawasan-kawasan rumah ni adalah, dia bukan kawasan rumah yang didirikan macam rumah, tidak. Tapi kebanyakannya kawasan-kawasan rumah yang dibuat daripada macam kemah orang nomad. Kalau rumah yang dibuat betul-betul rumah, itu orang asal. Di sini adalah tempat berdagang. Mekah tempat berdagang. Orang keluar masuk dia. Sebab tu yang tentera bergajah tu dia cemburu. Dia buat Kaabah kat sana. Tapi orang tak pergi. Dia nak orang untukkan ni, kata orang pergi sana, tak boleh. Tak boleh kata. Dan juga ketika mana kisah Nabi SAW yang tembak apa? Bukan Nabi SAW. Tak, itu Fir'aun. Silap, itu bukan Fir'aun. Yang Nabi SAW yang bunuh merpati tu. Ingat, kita Nabi. Bukan kan? Bukan. Itu Nabi Isa. Masa tentera gajah datang. Kamu ada Cerita mana? cerita gajah ni nak datang kampung. Betul. Apa Betul. Kalau pergi dekat Burung Ababil ni, dia kat Mekah tu tak tahu. Dari kat Palestin. Jumpa Burung Ababil dekat Palestin. Tapi bila sampai ke Mekah ni memang Allah hadirkan lah. Sekarang ni cari Burung Ababil kat Mekah tak jumpa. Tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Saya tengok dalam internet pun tak ada. Kan? So yang burung Ababil tu memang dia tak dibawa. Dia tak besar mana pun burung. Dia macam besar ni lah. Saya tengok kecil lah. Kalau burung pipit kecil je kan. Kalau burung tiong, besar saya burung tiong lah. Kecil lah. Dia pakai kaki. Sampai banyak. Sangat-sangat banyak. Dia bukan seekor dua lah. Tapi dia bunuh. Kan? Sebab kisah tengah ceritakan terbakarnya terbakarnya Raja Abraha ni, bergajah ni macam daun daun bakar ulat. Ulat makan daun kan? Ulat makan daun. Hancur habis. Gitu. Jadi cuma yang tapak tu tak ada dah. Tak ada lah. Ketika Nabi SAW dengan Khadijah selama 25 tahun, bayangkan masa umur Nabi 40 tahun, Nabi berjalan daripada sini, rumah Nabi SAW, berjalan sampai ke Gua Hira. Berjalan, kalau sini, kalau naik kereta jauh lah, tapi jalan kaki tu kalau diikutkan, Allah. Oh, sangat jauh. Sangat jauh. Dia berpasir, batu, sangat. Kalau kita tengok sekarang ni, batu-batu ni, hantu lah dia. Memang dulu. Bayangkan hati warna semua warna kuning. Sekarang ni warna hijau dah ni. Nampak sikit kehijauan. Zaman dulu kuning sungguh. Kan Nabi kata mana-mana nanti bila sampai tahap bila gunung-gunung ni kehijauan, nanti belum mana. Dekat. Tengok sampai. Tak. Dalam pun. Dalam isi dalam pun. Yang nak penuh kan. Bawa dia tu. Ada. Tapi tak tahu boleh guna ke tak. Macam rosak sebab malam nak transfer dia. Khadijah masuk dalam rumah dia, Khadijah mari sini. Lepas tu kan malaikat Jibril kata buka selimut sampai ke bawah kan. Kemudian kemudian usrah atau himpunan halaqah yang pertama di rumah Al-Alqam bin Abi Alqam. Rumah dia tu ini Safwa.
Orang nak keluar daripada sa'i, daripada keluar daripada sa'i tu di antara Safa dengan Marwah ada satu pintu tau. Tengah-tengah ada satu pintu kalau perasan. Keluar daripada pintu tu, atas sikit daripada 50 meter, belah hujung-hujung situ, itu adalah rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Cerdiknya Nabi SAW, dia tak ambil daripada tengah ni. Dia duduk di belakang tu. Ada lah. Sembunyi dia. Boleh lah dia pinjam nak Sebab transfer. kawasan berbukit berbatu dan kawasan sini Ada. asal Ada. just bayangkan kalau kedai-kedai dekat Cokit ke dekat gig pasar ada. bazar ke apa semua kan ada lot-lot kedai kan. Dia lalu celah-celah pergi, dia lalu tepi belakang. Altam Yawin kan dia ada kat sini nanti kalau macam rumah-rumah tu ada lorong, nanti insya-Allah saya akan tunjuk satu tempat yang mana ada perumahan-perumahan yang dia kosong berbukit. Bukit. So rumah dia sebiji macam tu. Cuma beza dia sekarang ni pakai batu bata, cantik. Dulu pakai batu tanah liat. Dan rumah dia kalau sekarang dah padat, dia jarak-jarak dan dia ada ruang untuk berjalan. Sebiji rumah dia. Dulu petak, sekarang petak. Sini tak nampak macam rumah kita banyak-banyak segi kan. Sini semua petak. Petak rumah kaya petak besar, rumah orang sederhana petak kecil. Tak tu lah. Tak ada. Dalam dia yang lain tapi luar dia petak. Tengok kat dalam, tengok kan. Allah, kesian rumah tak ada design apa. Tak ada design. Kalau kita adalah macam kawasan taman rumah orang semua, tak ada. Besar kecil tu rumah dia. Kalau Malaysia ini bagian depan saya nampak, bagian ni Asia, ini bagian besar. Kan? Satu rumah tu lain pesen. Sini tak ada satu pesen lah. Satu pesen lah. Warning yang kita. Macam sedih lah tengok. Kan? Kita banyak pesen. Kejadian Nabi itu yang pecahkan patung-patung di keliling di sini. Bukan. Yang pecahkan patung Nabi Ibrahim dekat sana. Dekat Palestin. Nabi Ibrahim. Bukan di keliling Kaabah ni. Yang keliling Kaabah ni, yang pecah-pecah batu masa Nabi SAW lahir. Pecah patung. Pecah patung lah. Masa Nabi SAW lahir, kemudian pada ketika itu patung-patung semua jatuh. Automatik patung jatuh. Bila jatuh pecah. Jatuh pecah. Termasuk patung paling besar latar Gaza, jatuh pecah. Kalau tak pecah pun dia sopek lah, tapi semua jatuh. Kaabah ni dulu tak besar macam ni. Kan? Dia kecil je lah. Dia ada biji batu, dia petak juga asal tu. Batu kecil lah. Kan? Sekeliling tu dia buat. Dia buat patung-patung tegak dan sebagainya. Dan dia orang sebenarnya, dia orang ni menyembah patung. Dia tawaf juga. Ibadah dia orang tawaf. Tawaf dia orang melawan arah kiblat juga. Tapi dia orang tawaf dengan ada yang bertelanjang, kan? Ada yang buat tu, ada yang buat ni, ada yang buat patung dan sebagainya. Itu ketika zaman dulu. Lahir je Nabi, patung semua jatuh. Semua terkejut. Bukan macam yang pecahkan tu Nabi Ibrahim dekat Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dekat Palestin. Kan waktu tu kan Nabi Ibrahim dia orang salam Muhammad, dia kata masa ada proses penyembahan pada ketika itu kan tinggal Nabi Ibrahim je kan. Bila tinggal Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim pun pecah satu patung. Ingat satu patung, dia letakkan kapak dekat patung, gantung kat kapak kan. Patung tu kan. Lepas tu datang Raja Namrud. Waktu zaman Namrud kata, "Siapa pecahkan ni?" kata kan. Kau tanyalah patung besar tu dia ada kapak dekat dalam tu. Lepas tu dia kata, "Mana boleh cakap patung? Boleh cakap. Yang kau sembah buat apa?" Kata kan. Yang kau sembah buat apa? Kata kan. Dah dia lemah, yang kau buat kau sembah apa? Dia marah, lalan, dia buat api, nampak. Ada satu kisah menarik. Kat tempat ni ada sekitar Kaabah ni juga kawasan pasar. Dan dia ada satu hari, ada satu pesta arak. Dia ada satu pesta sembahan, satu pesta arak, satu pesta hiburan. Masa pesta hiburan ni, budak-budak duk main. Budak-budak main macam kita fun fair kan. Nabi SAW tengah duduk di Jabal Abi Qubais. Jabal tu. Kemudian dulu ni rendah ni. Rendah. Bukit tinggi dulu ni. Sekarang dah tanah pun jadi nampak rendah ni tinggi. Kemudian masa budak-budak nampak tengah pesta tu, kawan-kawan, Nabi turun. Nabi turun nak main pergi pesta tu. Bila Nabi nak turun, kemudian masa kawan-kawan dah sampai bawah, dalam perjalanan tu Nabi macam umpama ditahan. Ditahan dan Nabi terduduk dan Nabi tertidur. Esok dia tengok-tengok Nabi bangkit. Pesta habis dah. Bila pesta dah habis, maknanya Allah nak selamatkan Nabi daripada pesta. Ada satu lagi kisah. Rumah Abdul Muttalib ini ada sekitar sini lah. Rumah Khadijah, Ibu Abdul Muttalib sekitar belah sini je lah. Dia bukan belah utara, dia mengatakan dia belah selatan. Okey? Utara belah sini. Utara belah sini. Kan? Selatan belah sini.
So ketika ada satu pesta sembahan berhala kan, so patung